warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Pengacara majlis Amnu Syafiq yang berusaha Tuan Haji Muhammad Tirmizi Abdul Rani, SU Bahagian Khidmat Pengurusan, Encik Hazriq Ibn Zulkifli, Encik Abdul Hadi bin Omar. Sebut tu Arab sangat ke? Baik. Dan seluruh rustia program pada pagi ini dan seluruh muslimin muslimat, hadirin hadirat, baik yang bersemuka ataupun yang di belakang muka, secara atas talian maksud saya. Alhamdulillah, puji dan syukur bagi Allah Subhanahu wa taala di pagi yang penuh barakah ini, di bulan yang penuh dengan keberkatan ini, Rajab, kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam program bicara Nur ala Nur. Dan pagi ini siri yang pertama yang jadual asalnya adalah oleh Datuk Ahmad Yahya sebagai pengisi, akan tetapi atas urusan kerja tak dapat dielakkan, maka hamba yang kerdil ini mengambil ruang yang ada untuk berkongsi sepatah dua kata dengan semua yang ada. Sebagai siri yang pertama, suka saya untuk mengajak semua yang ada melihat sedikit tajuk yang bagi saya lah mudah ataupun mudah pada fikiran, senang pada kepahaman dan suka pada perasaan. Boleh kono. Jadi sempena dengan bulan Rajab ini, rata-rata tempat kaum muslimin muslimat menganjurkan program berkaitan dengan Al-Isra' dan Al-Mi'raj. Walaupun tarikhnya masih lewat, tetapi atas semangat cintakan Nabi Muhammad SAW itu, maka sayugianya lah kita di mana-mana pun sebagai umat Islam rasa terpanggil untuk sama-sama meraihkan sambutan Al-Isra' dan Al-Mi'raj itu. Kerana peristiwa ini berkait rapat dengan junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita, Nabi yang terakhir, Nabi yang terbaik, yang merupakan sumber kepada wahyu yang dibawa datang kepada kita melalui Al-Quran dan As-Sunnah. Maka atas semangat Al-Isra' dan Al-Mi'raj ini, saya nak ambil satu sahaja berkaitan dengan apa yang dilawati oleh Nabi dalam peristiwa tersebut, iaitulah tentang lawatan baginda ke Al-Jannah. Jannah ni apa dia tu? Syurga alana. Baik. Jadi saya tajuk ini dipilih kerana untuk pertama atas niat di awal tadi, tajuk yang ringan pada fikiran, mudah pada kepahaman dan suka pada perasaan. Baik. Jadi tajuk yang saya nak bawa ialah konsep nikmat syurga. Menariknya ada beberapa soalan daripada sahabat-sahabat kita
tentang syurga ini. Antaranya. Satu, adakah dalam syurga itu kereta? Boleh. Yang kedua, adakah dalam syurga itu motor? Tambah lagi gerek. No? Kata orang Kedah kita gerek, basikal. Muslimat tanya pula, ada dalam syurga ni mesin jahit? Tanya apalah. Pasu bunga. Dan sebagainya. Ada yang bertanya, ada dalam syurga itu highway. Highway. Cuma dia tak tanyalah ada tol ke tidak. Ada soalan highway itu. Nah. Maka soalan ini nampak macam nakal. Tetapi ianya amat berfaedah, bermanfaat untuk tatapan ilmu kita, kerana setiap soalan itu telah pun terjawab di dalam Al-Quran dan juga dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka tajuk nikmat syurga, konsep nikmat syurga ini bertepatan dengan keadaan kita sekarang ini yang berada dalam siri-siri taman-taman syurga. Alhamdulillah. Nabi kata, "Idza marartum bi riyadil jannati farta'u." Maksudnya kata Nabi, bila hampa lalu di hadapan taman-taman syurga, farta'u, maka rebutlah peluang itu. Celapak masuk. Dan sahabat pun bertanya, "Wama riyadul jannati?" Taman syurga tu apa dia? Nabi pun jawab, "Hilaqu al-zikri." Ialah halaqah majlis zikir. Zikir bermaksud ingatan, sebutan. Iaitu sebarang majlis yang padanya ingatan kepada Allah, ingatan kepada Rasulullah. Sebutan Allah dan sebutan berkaitan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka itulah taman-taman syurga. Majlis ilmu seumpama ini diumpamakan seperti taman syurga. Bukan melihat kepada keadaan majlis kita ini, kursinya, dewannya, tetapi melihat kepada ketenangan jiwa. Orang yang masuk dalam syurga tenang. Tak ada siapa masuk syurga susah hati. Tak ada. Yang dah duduk dalam syurga lah. Hak tak masuk tu macam-macam lah. Yang dah masuk dalam syurga, tenang. Mengambil makna tenang hati itu, orang-orang yang sedang berada dalam majlis ilmu ini tenang. Tidak seperti di tempat yang lain. Dan saya pun yakin waktu yang sama, orang yang sama, jika tempat yang lain, ada yang jegir mata, tidak? Ada yang tuan-tuan jelai lidah, berkelilah tu maknanya. Ada yang tuan bertengkar dan sebagainya. Tak tenang. Tuan-tuan, duduk di rumah antara maghrib dengan isyak, tuan-tuan. Kalau kita tak pergi ke masjid, tak masuk kuliah ilmu yang ada di masjid, tuan-tuan, hati kita tak tenang. Ketenangan yang wujud dalam majlis umpama inilah, itulah dikatakan bayangan sifat ahli syurga. Tenang. Dan yang kedua, antara ungkapan yang selalu disebut oleh kita ialah baiti jannati. Rumahku syurgaku. No? Rumahku syurgaku. Rumah tangga kita tu. Kalau ikut dalam pepatah kita ni, orang yang berkahwin dikatakan mendirikan masjid. Nah, habaq kata hebatnya, yang mulianya. Tuan-tuan, rumah tangga ni dibina atas dasar syariat, maka dikatakan rumahku syurgaku. Tuan-tuan, di luar serabut, pejabat, tuan-tuan, macam-macam lah. Nah, arah itu ini. Nah, letih, penat kita. Balik beli rumah Allah. Buka-buka pintu, tuan-tuan sekalian.
tiba-tiba sang isteri dengan senyum manisnya, faham tak ni? Dandang Allah. Betul tak Cik Hazri? Betul tak? Dandang Allah tenangnya. Hak tu yang balik rumah senyum lah. Yang tak senyum tajuk lain. Itu tak buku lain. Tapi saya nak bagi kita tuan-tuan sekalian, syurga ni maksudnya tenang. Jadi hari ini tuan-tuan sekalian, saya nak ajak semua yang ada untuk kita ambil tajuk ini, melihat apa kata Al-Quran dan hadis tentang soalan-soalan yang diajukan tadi. Dalam surah Az-Zukhruf ayat 71, Allah Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitanir rajim. Fiha ma tashtahihi al-anfus wa taladhdhu al-a'yun. Maknanya kata Allah Ta'ala, dalam syurga itu apa sahaja yang diinginkan oleh diri masing-masing, wa taladzul a'yun, dan apa yang sedap mata memandang. Yang kedua dalam surah Asy-Syura ayat 31, Allah menyebut a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Lahum fiha ma yasha'un. Kadzalika yajzillahul muttaqin. Allah Ta'ala kata, lahum, special, khas untuk ahli syurga. Fiha, dalam syurga, ma yasha'un, apa sahaja yang mereka kehendaki. Demikianlah kata Allah Ta'ala, balasan yang diberikan kepada orang-orang muttaqin, orang yang bertakwa. Moga kita semua tergolong dalam golongan muttaqin. Amin. Yang ketiga, dalam surah An-Nahl ayat 13. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Lahum fiha ma yasha'una 'inda rabbihim. Dzalika huwal fadlul kabir. Maknanya kata Allah Azza wa Jalla, lahum, khusus untuk ahli syurga. Fiha, dalam syurga. Ma yasha'un, apa sahaja yang mereka inginkan. 'Inda rabbihim, di sisi Tuhan mereka. Special. Tuan-tuan. Dan kata Allah, itulah al-fadlul kabir, kemuliaan yang maha hebat. Tuan-tuan, ayat ini padanya ada satu perkataan yang sama, iaitulah ma. Sebut tengok, ma. Sebut. Ma. Fiha ma. Lahum fiha ma. Lahum fiha ma. Ma ni tuan-tuan, tuan-puan sekalian, bermaksud apa? Apa ini kalau ikut dalam istilah usul fiqah, ialah lafaz umum. Lafaz umum yang tidak khusus apa-apa. Maknanya apa sahaja. Lahum fiha, untuk penghuni syurga. Dalam syurga, apa-apa sahaja yang mereka inginkan. Lalu berkata Al-Hafiz Ibnu Hajarin Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala, meninggal tahun 852 Hijrah. Tokoh ulama mazhab Syafi'i. Tuan-tuan, yang mensyarahkan Sahih Al-Bukhari. Dia kata apa? Dia kata berdasarkan ayat yang 3 tadi. Ada perkataan ma min alif. Maknanya apa sahaja. Secara umumnya, maka la yastahil, tak mustahil. Harus pada Allah Ta'ala berikan apa sahaja yang penghuni syurga inginkan. Maknanya yang soalan ini nampak lawak. Ada tak kereta, motor, gerek, mesin basuh, mesin jahit, contoh. Kan ada kedak dalam syurga ni? Terjawab dengan ayat-ayat tadi.
muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Sekarang saya nak pindah sikit cerita kita kepada beberapa hadis Nabi yang sahih, sebagainya hasan, berkaitan dengan jawapan kepada soalan-soalan tersebut. Hadis yang pertama dalam Sahih Al-Bukhari. Seorang Arab Badawi datang bertemu dengan Nabi. Dia kata, "Ya Rasulullah, hal fil jannati waladun?" Tuan-tuan, dia tanya, Nabi nak tanya ni, dalam syurga ada tak anak? Pelik kan soalan kan? Maksudnya gini, dalam syurga ni ada tak proses beranak pinak ni? Dia tanya sebab dia suka anak. Tuan-tuan, dalam syurga tempat balasan, bukan tempat amalan. Saya ulang, syurga tempat balasan yang Allah sediakan kepada orang beriman terhadap amalan dunia dahulu. Bukan tempat untuk beramai. Menyokong tuan-tuan hujah ini, maka dalam syurga tak diizinkan Allah Ta'ala untuk ahli syurga salat. Jangan pelik nah. Kalau kata ahli syurga ni, dia kata, ya Allah, saya nak salat macam dunia dahulu. Kan tadi ma yasha'un, apa sahaja yang diinginkan Allah akan beri, tapi untuk beribadat Allah tak izinkan. Saya nak salat, no, tak boleh. Allah tak izinkan untuk kita berpuasa. Tuan-tuan, ni pun satu pasal agak. Masuk tempat yang tuan-tuan minum macam-macam, pergi nak puasa. Dan Allah tak izinkan. Tak boleh puasa. Sebab puasa tu amalan. Syurga ni tempat balasan. Yang ketiga, kalau kita minta izin untuk berzakat, bersedekah. Nak sedekah apa dia kata? Orang syurga kaya-raya belakang. Tapi dia nak untuk bersedekah dalam syurga. Seperti dunia dahulu. Maka Allah tak izinkan untuk dia bersedekah dalam syurga. Tak boleh. Ada orang pula minta untuk buat haji. Ya Allah, saya dalam syurga ni berniat nak buat haji ataupun umrah. Contoh. Tak boleh. Dengan 4 perkara ini, tuan-tuan, dijelaskan oleh Nabi Muhammad bahawasanya tiada keizinan oleh Allah Ta'ala untuk ahli syurga buat amal ibadat dalam syurga. Hak tu cerita dunia. Cukup. Sekarang ni syurga tempat balasan. Ambillah kenikmatan. Bersenang-sukalah dengan nikmat ini. Namun, ada satu perkara termasuk dalam ibadat dunia dan diizinkan Allah Ta'ala untuk dilakukan dalam syurga, ialah membaca Al-Quran. Itu sahaja. Bahkan hadis sahih Nabi sebut, Nabi kata, darjat ahli syurga itu akan naik berdasarkan kadar mana ia sempat membaca Al-Quran. Tuan-tuan, kita ni bila masuk syurga, sini habaq syurga ni ada 7 syurga, 7 level. Yang paling tinggi khilaf. Pendapat pertama kata syurga Al-Firdaus. Syurga tempat khusus untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pendapat kedua kata syurga Aden. Syurga Adnan. Yang padanya Sidratil Muntaha. Apapun, tuan-tuan sekalian, syurga 100 darjat. 100 darjat. Bukan sikit. 100 darjat. Untuk naik darjat mana kita berada, berdasarkan bacaan Quran yang kita bawa. Siapa yang ingat tuan-tuan 30 juzuk, tinggi darjatnya. Siapa yang ingat tuan-tuan dia baca untuk 15 juzuk, setakat itulah darjatnya. Tuan, yang 10 setakat 10, yang 5 setakat 5, yang amma je lah.
Tuan, yang tinggal 3 kul setakat tu, nak naik berhenti dah. Sebab apa? 3 kul padan dia kata. Kan? Ada kawan tuan-tuan, tak ada naik berhenti dah. Sebab apa? Dia ingat kulhu je. Surah tak habis, kulhu sahaja. Tuan-tuan, saya nak kaitkan sini bahawa ibadat di dunia ini tak diizinkan Allah Ta'ala untuk dilakukan dalam syurga. Tetapi hanya Al-Quran diizinkan. Sebab itu ulama kata, kan, benda yang paling setia dengan kita, berdamping kita dunia, dalam kubur dan di hari akhirat ialah Quran. Perbanyakkanlah kita mendampingi Al-Quran. Tak baca pun, buka kita dengar. Alhamdulillah. Tuan-tuan dan perempuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala sekalian. Sambung hadis tadi, baru sekerat. Dia tanya, wahai Rasulullah, dalam syurga ini ada tak proses beranak pinak? Sebab dalam syurga ini bukan tempat kita nak meramaikan manusia. Tak ada makna tuan beranak dalam syurga ni. Kalau kita tambah rakyat bagi ramai, bukan tempat dia. Nak tambah pengundi kot bagi ramai, bukan tempat dia. Mungkin ada yang bertanya pula, kalau beranak dalam syurga nak daftar di mana? Contoh. Itu bukan. Tetapi tuan-tuan, ini adalah nikmat yang diinginkan. Mungkin orang tu dunia dulu tak pernah ada anak. Dia berkahwin tuan-tuan sampai mati tidak beranak pinak, maka dia teringin dalam syurga. Ada mungkin anak dara yang tak berkahwin tuan, tak sempat berkahwin, meninggal dunia. Dalam syurga dia pun teringin nak beranak. Bujang kelana. Bujang kelana pun yang tak pernah berkahwin, tiba-tiba dalam syurga teringin nak ada anak. Boleh ke tak boleh? Kata Nabi, na'am. Na'am mana apa? Boleh. Tetapi kata Nabi, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menjadikan proses peranakan itu daripada mula bersetubuh, mengandung, beranak, sampai sambut baby ni fi sa'atin wahidah, dalam tempoh 1 jam sahaja. Pening fikir kita. Dunia dulu 9 bulan. Itu pun telajak 2 minggu kadang-kadang. Contoh, kan. Telajak 2 minggu kena paksa. Beranak 8 bulan dia pakai tak cukup bulan. Sebab dia genap macam-macam. Duk fikir biar betul. Dah habak di awal tadi, syurga tempat balasan. Tempat nikmat, bukan tempat amalan. Hak yang kita diizinkan Allah beranak mengandung tu pun atas sifat nikmat. Ibu yang mengandung dalam syurga tak akan rasa penat. Tak ada alasan, sorry abang, cik tak larat hari ni. Tak ada. Dalam syurga, ni bukan dalam rumah tangga dunia. Nikmat. Sudah pasti mengandung itu pun rasa nikmat, seronok yang amat. Beranak tu pun tuan, confirm akan rasa seronok yang amat. Sebab dia nikmat. Bukanlah tuan-tuan tempat beramal. Itu hadis yang pertama. Hadis yang kedua, seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, Arab Badawi. Arab Badawi ini sinonim dengan orang Arab yang duduk di pedalaman, jauh daripada kota. Dengan istilah dulu ni bahawasanya orang Badawi ini orang yang kurang faham agamanya kerana jauh daripada guru agama. Faham? Tiba-tiba datang bertemu dengan Nabi. Bila datang bertemu dengan Nabi, tuan-tuan dan puan sekalian, peluang. Maka apa yang dia tanya? Ya Rasulullah, nak tanya ni, dalam syurga ada tak bercucuk tanam? Pelik tuan-tuan. Dalam syurga ada tak proses untuk bercucuk tanam? Nabi tanya, kamu dah masuk syurga. Kamu dah masuk syurga. Sekarang ni juga untuk dapatkan hasil. Nikmat. Tuailah apa juga nikmat. Bukan untuk beramal lagi. Maka jawab lagi sebut, li'anni uhibbu az-zar'a. Saya ni suka bercucuk tanam. Geng dusun dah. Geng dusun, geng bendang, geng pokok getah ni. Dia minat tuan-tuan, geng pokok bunga.
dalam syurga tanya, boleh tak, ada tak proses bercucuk tanam, bertani dan sebagainya? Maka jawab Nabi, Nabi kata, na'am, yes, ada. Orang tanya, apalah hang duk fikir nak cucuk tanam dalam syurga? Dalam syurga tu pokok buah-buahan juga hebat dah. No? Tapi duk minta untuk bercucuk tanam, minat. Itu terlintas di hatinya semasa dalam syurga. Berdasarkan minatnya dalam dunia. Izinkan. Tapi Nabi sebut, bermula daripada tabur benih. Sampailah keluar tunah. Sampailah membaja. Sampailah meracun. Sampailah keluar putih. Sampailah masak buah. Sampai dituai. Hanya fi sa'atin wahidah. 1 jam sahaja. Mardi nak fikir. Mardi nak fikir. Peladang nak fikir apa benih ni. 1 jam je boleh tuai. Ini bukan tempat amalan. Ini tempat balasan. Itu nikmat tu. Tuan-tuan, dia pergi meracun pun tak ada pakai tudung lah. Tak pakai tutup hidung, tak payah tutup hidung. Tak ada bahaya pada jantung. Dia buah baja pun wangi tuan, bukan baja busuk tu. Sebab ini nikmat keseluruhannya. Allah tuan-tuan cerita nak habang kita ni kalian suka pokok-pokok ni boleh pi tengok dusun dan hilang masalah. Ada orang melawak, ustaz kalau macam tu saya ingat nak tanam musang king dalam syurga. Boleh ke tak? Ikutmu lah nak apa. Quran dah beritahu apa sahaja. Tak sebut pun musang king ke, telok boya ke, D24 ke, betul tak? Tak sebut. Ni hak yang benih baru ni tuan. D99. Tanam 2 bulan keluar buah. Tanam pasu pun boleh. Hebat. Ni kalau umpamanya minat pokok bunga, tukar boleh. Tukar buah D99 ni. 2 bulan boleh makan buah durian. Tapi pokok tak tahan lama. Depa lah kata. Tuan, jadi apa sahaja. Hadis yang ketiga. Hadis ni panjang sedikit tuan-tuan. Dalam Sunan At-Tirmizi ataupun disebut sebagai Al-Jami' As-Sahih lil Imam At-Tirmizi. Seorang Arab Badawi datang bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia kata, "Ya Rasulullah, hal fil jannati syajaratun?" Wahai Nabi, nak tanya ni, dalam syurga ada tak pokok buah-buahan? Tuan-tuan, kita baca Quran, jelas Quran sebut ada pokok buah-buahan. Tapi dia tanya pula, Arab Badawi. Kurang ilmu agamanya sebab jauh pada kota. Tak pelik lah tuan-tuan sekalian. Tapi yang peliknya duduk dalam kota. Sebelah masjid, depan rumah tu imam, belakang rumah guru agama, jiran sebelah guru Quran. Tapi tuan-tuan, Quran pun tak boleh baca. Ini panggil Badawi moden. Badawi lama kurang pengetahuan sebab duduk jauh. Badawi moden ni duduk sebelah masjid tapi tak pandai agama juga. Sebab apa? Orang start bismillah, dia start motor. Contoh sahaja. Tuan-tuan, jadi Arab Badawi ni datang bertemu dengan Nabi, dia tanya, "Wahai Rasulullah, dalam syurga ni ada pokok buah-buahan?" Nabi kata, "Na'am, yes, ada." Tusamma tuba. Pokok dalam syurga itu antaranya namanya tuba. Namanya tuba. Badawi tanya lagi, "Ya Rasulullah, pokok tuba ni kalau di dunia ni dia nak meh-meh." Faham kot meh-meh no? Dia nak sebalah. Tak faham juga sebalah. Dia nak sama seperti apa? Kami dulu orang paling panggil meh-meh. Kalau meh-meh ni maknanya nak macam apa? Aku tengok hang ni meh-meh pak hang tak? Awak balok lihat. Dah contoh je lah. Aku tengok hang dengan mak hang ada agak meh-meh sikit-sikit. Contoh. Awak rajin membawang. Tak, dia kata kat anak kawan tu dengan mak dia lebih kurang meh-meh, dia kata. Suka membawang. Ini contoh. Bahasa meh-meh tu. Nah, dia tanya dalam dunia ni ada tak pokok yang serupa dengan pokok tuba dalam syurga tu? Nabi kata,
kalau 100% tak ada. Syurga hakikat lain. Dunia hakikatnya lain. So, sebiji tak ada. Tetapi kalau kamu nak tengok yang baba gaya nak lebih kurang, meh-meh dia tadi, sila kamu ke negeri Syams, Syria pada hari ini, negara yang bergolak. Di sana ada pohon pokok namanya Al-Juzah. Al-Juzah. Pokok Al-Juzah ini kata Nabi dia sebatang saja. Dia sebatang macam tu, tak ada dahan, tak ada ranting, ada daun. Agak-agak pokok tu lebih kurang pokok apa? Orang tanya Nawai ada tak? Pantai Merdeka ada tak? Bagan Datuk ada tak? Pokok nyok. Pokok nyok ataupun pokok bukan pisang dia ingat pandai tu Haji tu. Ataupun pokok kelapa sawit. Dia tak ada dahan, tak ada ranting, dia sebatang je. Daunnya itu, tuan-tuan, melebar. Itulah antara pokok yang meh-meh pokok tuba dalam syurga. Maka dia tanya lagi, besar mana pokok tu? Nabi pun jawab, pokok itu daunnya boleh menaungi syurga Firdaus seluruhnya. Allah. Kemudian Nabi kata, besar tak besar pokok itu. Kalau kita naik unta yang umur muda, unta tu menjadi tua, belum sempat kita pusing keliling, tuan-tuan, pangkal pokok tersebut. Besar kan tak? Besar. Kita pun terfikir, Ustaz, dalam syurga ni ada pindah umur ke? Unta muda, kalau kita naik dia, keliling batang pokok tuba tadi dalam syurga, sampai tua usia unta itu, belum, tuan-tuan, cukup keliling batang pokok tadi, besarnya. Cuma otak kita fikirlah, dalam syurga ni ada tukar umur ke? Tak ada. Maknanya sekiranya di dunia, kita ni unta yang muda, sampai tua, belum sempat pusing keliling pokok itu, besarnya pokok itu. Makan tahun, tuan-tuan. Unta ni, daripada muda nak tua makan tahun. Betul? Tuan-tuan. Kemudian, sambungan cerita itu, dia tanya lagi. Arab Badawi ni tanya lagi. Dia kata, ya Rasulullah, dalam syurga ni ada tak inabun, buah anggur? Sebab dia suka makan anggur. Tuan-tuan, perempuan suka tak? Suka tak? Tak apa suka, nah? Saya rasa suka. Saya suka. Tapi tuan-tuan, kita ingat tahun 80-an Haji Zul, tahun 90-an, nak makan buah anggur kena demam. Kau tak demam, pakai tak makan buah anggur. Demam saja saya orang ramai, ziarah kita, makan anggur. Dia tak makan nasi ramai ni, awak demam. Kita tuan-tuan demam, makan semua paik mulut. Baru ni tuan, saya ni kebetulan ada satu jemputan. Jadi makan awal tu mereka tak sediakan sebab teruskan dengan program. Habis program, ada makan berat dan ada hidangan hak tuan-tuan. Hak awal tadi tu. Antaranya anggur tu lah. Ish, nampak pelik ni. Kita makan. Setangkai sahaja. Buah besar-besar tu. Makan-makan, pasal lain anggur ni. Mereka kata, Ustaz, agak-agak tu berapa duit? Setangkai, tuan-tuan. Setangkai. RM80. Betul dah kena dengan harga dia. Kita pun dengar kata mahal, makan banyak. Setengah orang kalau mahal makan sikit. Kita dah sebab mahal, makan banyak. Benda free. Duduk depan mata pula. Jadi sahabat Badawi ni tanya Nabi, dalam syurga ada anggur ataupun tidak? Sebab dia suka buat anggur. Tuan-tuan. Maka Nabi kata, na'am, ya. Dia tanya lagi, ya Rasulullah, dalam syurga ni, anggur, tangkai anggur tu besar mana? Dengar sahabat lah, jangan terkejut. Nabi kata, kalaulah gagak berwarna putih. Jarang ada kan? Yang biasa gagak berwarna hitam. Kecuali gagak rimba lah.
Gagak rimau tu lain. Gagak berwarna putih ni, kalau dia terbang mengenai tangkai anggur dalam syurga itu, fi muddati syahrin, dalam tempoh 1 bulan, non-stop, terbang dia. Maka itulah saiz tangkai dalam syurga. Saiz tangkai anggur dalam syurga. Besarnya. Ya Rabbi. Tentuan yang takut. Tentu kata ustaz, buah besar, tangkai besar, pokok besar. Kita ni dah besar ni ke? 60 hasta tinggi. 9 hasta lebar. Faham? Itu saiz standard ahli syurga. Baik lelaki, baik perempuan. 60 hasta tinggi. 9 hasta lebar. Maknanya slim dan ramping lah tu. Tuan-tuan. Tapi tinggi saiz kita, besar. Kok dia fikir, ish kalau tangkai anggur besar tu kita nak bawa lagu mana? Kita pun tuan bukan saiz ni dah. Saiz lain. Standard. Daripada umat Nabi Adam AS sampai umat terakhir Nabi Muhammad, saiz kita 60 hasta, 9 hasta lebar. Baik. Kemudian, dia tanya lagi, ya Rasulullah, nak tanya ni, sebiji buah anggur tu besar mana? Nampak tak? Dia suka bertanya. Pasal apa? Sebab dia nak tahu. Betul? Pepatah kata, syifa'ul 'ayyi su'alun. Ubat tak tahu ialah tanya. Dia pun tanyalah. Jangan malu bertanya. Baik. Dia kata, sebiji anggur tu besar mana? Maka jawab Nabi, biasa tak Pak Hang sembelih kambing peliharaannya? Dia kata, ya, biasa. Pak Hang, kalau dia sembelih kambing sekor, dia lapah kulit tu sekor, faham? Kemudian dia beri kat Mak Hang untuk sertu kulit kambing tadi, kemudian dibuat timba dengan saiz kulit seekor kambing tadi. Besar itulah buah anggur tersebut. Besarnya. Kawan yang dengar ni dia sonok, dia kata apa? Kalau besar itulah maknanya sebiji dah cukup untuk saya, isteri dan anak-anak. Faham? Lalu Nabi kata apa dia? Bal wa ashiratuk, bahkan dia cukup untuk keluarga besar kamu. Bukan hanya anak dan isteri, tapi semua. Adik-beradik, mak, pak, semua cukup besarnya. Tuan-tuan dan perempuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Hadis yang keempat. Dalam Al-Jami' As-Sahih Imam Tirmizi juga diceritakan seorang Arab Badawi. Arab Badawi datang bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia ni peminat tegar kuda. Peminat tegar kuda. Ada siapa yang minat kuda alam ni? Ada tak? Kok peminat kok Langkawi ke apakah? No? Baik. Kuda ni antara hobi yang mahal lah dunia tuan. Hobi yang mahal. Nah, hobi yang mahal. Kalau dekat RZ mereka tu, kuda tu mahal lagi lah. Hobi makan duit. Nah, tak apa. Dia kata, wahai Rasulullah, hal fil jannati khailun. Dalam syurga ni ada tak kuda? Nabi jawab, na'am, ya. Lahu janahan, dan kuda syurga ni ada 2 sayap. Yatiru bika haitsu syi't. Kuda dalam syurga ini akan terbang bawa kamu ke mana kamu nak pergi. Kuda dalam syurga terbang, bukan melompat, bukan berlari. Tapi kalau nak berlari, dia berlarilah. Standardnya dia terbang, bersayap. Teringat kita kisah borak kan? Tuan-tuan, besar sikit daripada keledai, kecil sikit daripada kuda, bersayap. Untuk teringat nah, konsep dia lebih kurang. Dan Nabi kata dia akan bawa kamu terbang ke mana kamu nak pergi. Bila sebut macam tu, kita pun tertanya-tanya, nak pergi ke mana? Baru masuk syurga hari ni. Bukan duk baca plan lokasi apa lagi. Nak pergi tang mana? Tapi Nabi sebut demikian. Dia akan bawa kamu ke mana kamu nak pergi. Jawapannya Quran tadi. Ma yasha'un, apa yang mereka inginkan.
Maknanya tempat-tempat dalam syurga tu, kalau tuan-tuan teringin nak pergi ke mana, seperti dunia, Allah akan jadikan serta-merta. Nah, yang minat tuan-tuan pergi mall, teringin nak pergi mall, kuda awak pergi mall. Tanya, ustaz ada kan mall dalam syurga ni? Ikut niat masing-masing lah. Faham? Ada mungkin minat nak terbang pergi main bowling lah. Boleh tak boring. Dalam syurga tak ada boring tuan. Jadi tempat mana nak pergi ikut suka kita. Orang lelaki mungkinlah ingat nak pergi Tuah Pulau Payak. Tak ada tuan Pulau Payak. Tapi nak pergi tempat yang konsep sama. Nak pergi mancing. Allah akan izinkan. Mustahil ataupun tidak? Mustahil ataupun tidak. Contoh tadi. Ada mall dalam syurga, ada pasar, tempat riadah, tempat mancing. Mustahil ataupun tidak? Jawab. Sebab apa tak mustahil? Sebab Allah Maha berkuasa. Tempat saya sebut tadi makhluk ke ataupun bukan makhluk? Makhluk. Bila makhluk berkehendak kepada apa? Iradah Allah dan qadar Allah. Jadi tiada yang mustahil. Dulu ingat tak, Raihan pernah kata, tidak ada yang mustahil jika kita beriman. Ya, itu jawapannya. Muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Kemudian hadis yang kelima, seorang Arab Badawi datang bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia kata, ya Rasulullah, soalan yang sama. Adakah dalam syurga itu kuda? Sama dengan tadi. Tapi Nabi jawab, Nabi kata, ada. Baginya ada banyak sayap. Min zahabin. Dan kuda ini daripada emas buatannya. Pelananya daripada mutiara. Dan tali kekangnya daripada permata. Kita dengar tuan, hak Nabi sebut ni, spek dia, biar betul. Kuda pada emas, emas ni logam, pejal. Betul? Pelananya pula mutiara. Tu batu mutiara tuan. Batu mutiara tu batu. Buat pelana. Kita tu fikir sakit punggung mampu. Kita fikir lagu tu lah. Tuan, tali kekang pula pada permata. Batu juga. Jadi, Nabi habaq tu benda yang benar. Nak habaq kata, kalau supaya hampa boleh bayang, tapi itu bukan hakikat sebenar dalam syurga. Kuda tu warnanya emas. Buat pada emas. Dan banyak sayap. Dia akan bawa kamu terbang ke mana kamu nak pergi. Tuan-tuan pun sekalian, bila kuda yang buat pada emas terbang, melewati ahli syurga yang kurang darjat. Yang tadi itu kuda standard. Standard spec yang tadi. Yang awal itu, yang ada 2 sayap tu, itu standard spec. Nah, for every single ahli syurga. Tapi yang kuda emas ni, dia high spec. Dia terbang kuda yang emas tuan, orang yang darjat bawah tu, dia tengok, weh, tak aci lebih kurang gitu lah, tuan-tuan. Nah, maka ada dialog di situ kepada Nabi. Rasulullah nak tanya, kenapa depa ni dapat kuda pada emas, speknya high. Kan? Jawab Nabi begini. Mudah sahaja. Mereka itu yaqumuna al-layali wa antum naimun. Mereka tu nak habaq ke hampa. Dunia dahulu depa jaga malam, bangun buat tahajud qiyamul lail. Hampa lena. Dan depa tadi itu dalam dunia dulu berpuasa sunat. Banyak. Hampa hanya puasa Ramadan saja. Atas sifat berbeza amalan, kadar amalan, 2 golongan ini, maka berbeza tuan-tuan kadar nilai nikmat syurga tersebut. Itu. Yang keenam, hadis yang keenam. Seorang sahabat Nabi juga Arab Badawi datang bertemu dengan Nabi SAW. Dia kata, ya Rasulullah, dalam syurga ni ada tak burung? Hal fil jannati tayrun. Dalam syurga ada tak burung?
Sebab apa? Sebab dia minat burung. Nabi kata, na'am, a'naquhu ka'a'naqil ibil. Dalam syurga, kompom ada burung. Dan burung dalam syurga ini antaranya tengkoknya panjang seperti tengkok unta. Bila Nabi sebut demikian, dia kata kalau macam tu cantik burung ni, nah, mesti sedap mata madang. Nabi kata, na'am. Tuan-tuan, dalam syurga tu ada burung. Setengah ulama kata, gaya Nabi sebut tu tengkok panjang macam burung unta lah. Tuan-tuan, nampak gaya. Nah, ni burung betul. Ni saya nak korang sikit, boleh ikut tahajud tu nah. Ini riwayat banyak guru kita, dia melawak saja. Kita burung ni ada dua makna. Pertama, burung hak tu terbang tu lah. Yang kedua, burung kiasan. Orang peminat, tuan-tuan, burung ni, dia nak tahan burung, dia pakai jebak, betul tak? Pakai jebak, dan dia ada denak. Denak ni burung hidup betul lah. Hidup kukuk, tuan-tuan, lagi burung luak akan masuk mai lah. Baik. Tapi lah ni canggih lagi. Dia pakai telitip ni. Keset. Duk ulang tu. Kan, duk bunyi, tuan. Rayus kampung. Ada yang buat suara dengan mulut sendiri. Itu kira pakar. Tuan-tuan, pakar. Cerita kawan ni tunggu burung, tuan-tuan sekalian. Dia tahan jebak dengan denak, tiba-tiba burung luak nak merendahkan diri dia. Ini cerita mereka ni. Riwayat turun-temurun. Bila burung tu turun, kawan ni pun gulung kain. Dia kata, turun dah seekor. Burung tu koi turun lagi. Dia pun gulung lagi. Dia kata, koi dah rendah dah tu. Ini cerita turun-temurun. Burung tu kan turun lagi rendah. Dia kata, nak boleh dah. Dia gulung lagi. Tiba-tiba burung tu, bila rapat mai, dia terbang pergi balik. Dia terbang pergi balik. Pasal apa? Dia kata, cukup seekor tu ada jadilah. Dia gulung kain sampai terangkat habis. Burung-burung tengok, ada seekor. Dia pun mengalah. Itu burung kiasan. Ini cerita turun-temurun lah. Mungkin dia tak faham apa ni. Ada tak faham? Oh, Masya Allah. Minta maaf banyak-banyak. Nah. Itu cerita turun-temurun. Allah macam dia kata kat budak kecil lah. Hang burung pun tak kerak lagi, lebih kurang kutu lah. No? Itu pun kiasan. Tuan-tuan, dalam syurga ada burung. Nah, yang sedap mata mandang, yang sedap untuk dijamah makan. Baik, kemudian hadis yang ketujuh. Tuan-tuan, datang seorang sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tanya lagi berkaitan dengan nikmat syurga ni. Apa dia? Dia kata, ya Rasulullah, dalam syurga ni, dalam syurga ni, bahasa mulanya ada tak? Bahasa muda isteri lah. Tuan-tuan, pasangan hidup. Jawapannya begini. Tuan-tuan, siapa-siapa yang pernah berkahwin di dunia, nah, seorang lawan seorang. Maknanya dunia ni itulah bini dia, itulah suaminya, tidak ada yang lain. Tak pernah bertambah, tak pernah bertukar. Sekiranya masing-masing masuk dalam syurga, maka masing-masing kekal sebagai suami isteri. Kemudian, lelaki pula, kalaulah pernah berkahwin lebih pada seorang, dan isterinya, semuanya, tuan-tuan, hanya kahwin dengan dia sahaja, kesemuanya ahli syurga, maka suami ini dengan isteri-isterinya kekal dalam syurga sebagai pasangan. Dan jika suami ataupun lelaki ini bujang di dunia dahulu, tak pernah berkahwin, masuk dalam syurga sekurang-kurangnya 70 bidadari. Ini paling level paling rendah, 70 bidadari. Hak nakal sikit dia fikir, Ustaz Dan ke? Yang nakal sikit lah fikir lagu tu. Tuan-tuan. Kemudian sekiranya perempuan pula
yang tak pernah berkahwin melainkan dengan suami yang seorang itu sahaja. Maka jika mereka masuk syurga, dia akan bersama dengan suaminya dahulu. Dan jika perempuan itu pernah berkahwin lebih pada seorang, 2 orang ataupun lebih. Pelik tak cerita ni? Tak pelik kan? Yang terbaru ni, tuan-tuan, dalam rekod yang terbaru ni, perempuan tu nak berkahwin kali yang ke-7. Ya. Ada 2-3 suami yang dah meninggal, ada yang cerai, dan kali yang ke-7. Hebatnya, tuan-tuan, belum pun habis iddah ni, dah bersembang dah. Memang dia minat lah kot, no, ataupun hobi lah kot. Allah, kita pun tak tahulah. Itu dalam rekod, tuan. Kawasan Ustaz kita. Dan pernah rekod di Kedah kita ni, perempuan nak berkahwin kali yang ke-18. 17 dah kahwin, ke-18 tak dibenarkan. Bayangkan tuan, kalau 17 kali berkahwin, kalau sekali kahwin 2 tahun, 3-4 tahun, dia kahwin umur 20, 5-4 tahun. Ini contoh paling mudah. Kalau setiap kahwin 3 tahun, berapa agak-agak umur sekarang? Umur masa itulah. 17 kali dah kahwin. Kali ke-18, ni cerita yang tuan berlaku depan mata. Kes ini. Jadi cerita ni orang pondok, orang tua lah tuan-tuan. Orang tua, pondok orang tua, dia pun tua. Cara orang tua ni bila kawan nak menikah, tuan buatlah bunga telur. Nak menyambut saat ini, pengantin nak balik mai. Balik dia balik seorang. Pasal apa? Mereka kata, mereka tak pergi menikah dah. Pasal apa? Dia bertahan main ni bukan nak menikah sungguh. Yalah, dah kali 18. Kita pikir tak sampai. Orang lelaki nikah nombor 2 pun payah, betul tak? Dia sampai 18. Oh, syakan. Dan itu kes yang berlaku. Tapi poinnya ialah, bila perempuan ini berkahwin 2 ke atas, kesemua suaminya masuk syurga. Maka dengan mana seorangkah yang dia akan duduk dalam syurga kelak? Saya tanya perempuan dulu lah. Tapi dia tak apa, seorang saja. Takhdir itu berlaku, nak pilih yang mana? Orang lelaki dia tanya, dia kata saya nak 44 lah. Tambah 70 lagi. Okey. Tanpa diminta. 70 tanpa diminta, tak pergi barang, tak ada mahkamah tinggi. Tak ada PCM pun. Abang saya siap. Tapi yang perempuan ini pernah kahwin lebih dari 2 orang. Pening tak nah? Yang sulung pula. Yang suami pertama tu segak, handsome dia kata. Dan nombor 2 tu kaya. Nombor 3 tu lebay. Nombor 4 tu manja sikit. Payah kan nak pilih. Dia akan pilih siapa yang lebih tenang pada hati dia. Sahabat Nabi perempuan bertanya Nabi, kalaulah perempuan itu pernah berkahwin lebih seorang suami di dunia, maka manakah yang akan pilih bersama dalam syurga? Nabi kata, siapa yang paling kamu suka. Selesai bab tu tuan-tuan. Jadi dalam syurga tuan, antaranya disediakan pasangan hidup masing-masing. Bahkan satu soalan yang tertinggal, kalaulah perempuan tu bujang, tak pernah berkahwin di dunia, so lagu mana dia ni? Tuan-tuan, dia pilih hal untuk pilih sama-sama ada ahli syurga yang lain sebagai pasangan hidup dia. Baik, tuan-tuan, saya dah sebut untuk kita semua 8 hadis berkaitan dengan soalan-soalan sahabat Nabi, apa yang ada dalam syurga. Itu clear lah. Yang paling utama, kata Al-Hafiz Ibn Hajar, bukanlah nikmat itu. Tetapi yang paling penting ialah apakah usaha kita yang kita nak bawa untuk kita masuk ke syurga Allah Subhanahu wa taala. Menarik tuan-tuan, dengan apa yang sebut ini, seorang sahabat Nabi juga Arab Badawi, hadis sahih riwayat Imam Anas bin Malik, datang bertemu dengan Nabi. Arab Badawi ini tanya, ya Rasulullah, mata sa'ah, kiamat itu bila? Ada kaitan dengan tajuk tadi. Kiamat itu bila? Pasal apa tanya kiamat bila? Pasal kalau tahu tu Jumaat depan, minggu tak jawatan. Tak mau fikir dah, babak kerja, syukur, malah fikir.
Pak tanah ke apa kan malas. Betul tak? Pasal pengurupan nak kiamat. Nak tumpu ibadat. Contoh. Saya pun tak main dah hari ni. Satu habang. Tak main. Sebab nak kiamat pengurupan. Duk kalut takut tak cukup. Contoh. Jadi dia pun tanya Nabi, bilakah kiamat berlaku? Nabi pun jawab, ma'a'dadta laha. Wahai Fulan, apakah persiapan kamu untuk bawa ke kiamat? Bukan bila tu penting, apa yang nak bawa tu penting. Dia pun jawab dengan hati yang jujur. Dia kata, ya Rasulullah, saya ni kalau ikut sembahyang sunat tak banyak. Puasa sunat tak banyak. Cuma, tuan-tuan ambil ingat yang ni, cuma dalam hati saya ada satu perasaan sayangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia tuan dengan rendah diri dia habaq, saya ni kalau bab sembahyang sunat tak banyak. Puasa sunat tak banyak. Kita lah tu. Tapi dalam diri saya ni kata dia ada perasaan sayangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia dah berasa hak tu lah kot bekal. Tapi macam tak valid saja. Semayang tak rajin, puasa tak rajin. Kira sayang Nabi tu okey lah kot, aci lah kot, lebih kurang begitu lah. Kan? Maka Nabi pun komen atas jawapan tadi. Nabi kata apa kat dia? Nabi kata, tuan-tuan ikut saya kata nah, ikut tak ada rugi apa. Al-mar'u. Ikut al-mar'u ma'a man ahabba. Saya ulang. Al-mar'u ma'a man ahabba. Las. Al-mar'u ma'a man ahabba. Maknanya kata Nabi, al-mar'u, setiap orang, ma'a, akan bersama, man, siapa, ahabba, yang dia sayang. Kalaulah tuan-tuan tanya soalan tadi depan Nabi, Nabi jawab lagu tu, apa agak tuan-tuan respon tuan-tuan? Nabi kata setiap orang itu akan bersama dengan orang yang dia sayang. Nak tahu apa perasaan kita? Respon Anas bin Malik. Dia sahabat yang ada dalam majlis. Yang bertanya itu orang lain. Tapi dia dengar jawapan Nabi itu. Setiap orang akan bersama dengan orang yang dia sayang. Maka Nabi, tuan-tuan, Anas bin Malik kata apa? Tak pernah lagi aku merasakan hari yang paling aku suka, paling seronok dan gembira, melainkan pada hari ini. Kenapa? Karena jawapan Nabi itu menjamin kita semua akan bersama Nabi dalam syurga. Kerana setiap kita sayangkan Nabi. Betul ataupun tidak? Betul. Maka jaminan untuk kita bersama dengan Nabi dalam syurga, walaupun tak pernah bersua di dunia, ialah sayangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Anas bin Malik kata, ya Allah, tak pernah rasa seronok gembira macam hari ini. Sudah ada jaminan bahawa kita semua akan masuk syurga kerana kita sayangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Jadi saya sebut hadis ini terkait sikit dengan apa yang sebut di awal tadi, ialah bagaimana kan kita ini yang pentingnya apakah amalan, apakah bekalan, apakah usaha, apakah ikhtiar yang kita nak jadikan sebagai asbab untuk kita masuk syurga. Tuan-tuan, duduk dunia ni pun dididik demikian. Duduk di dunia ni kita dididik demikian. Iaitu tak ada gaji, tak ada kerja. Tak? Tak ada kerja, tak ada gaji. Ada kerja lebih, ada OT. Tak? Ada untung lebih, ada pula bonus.
Kita yang mungkin khidmat kerajaan dia adalah polisi-polisi dia. Tapi kalau syarikat swasta untuk perbankan kadang-kadang sampai 6 bulan gaji ada. Ikut grade dia punya pejawatan. Kadang-kadang hak India baru ni bagi 100 bulan bah. Di India baru ni 100 bulan bonus pening pijak. 100 bulan gaji. 100 bulan gaji no. Saya ingat letak jawatan kemarin kot. 100 bulan bonus gaji. Letak jawatan kemarin bukan esok. Maksud saya nak ambilnya ialah balasan itu di sebalik amalan. Setiap ganjaran atas usaha kita. Mengambil konsep itu juga untuk kita mendapat balasan syurga Allah Ta'ala, juga asbabnya ialah amalan kita. Ingatan untuk saya dan semua. Nabi menyebut, Nabi kata kepada para sahabat, lan tadkhulul jannata bi'a'malikum. Wahai sahabatku sekalian, hampa semua tak akan masuk syurga sebab amalan hampa masing-masing. Terkejut buruk kita. Orang Kedah ni terkejut abang, terkejut buruk kita teruk lah no. Terkejut buruk. Pasal apa? Pasal Nabi kata hampa semua tidak akan masuk syurga dengan sebab amalan hampa. Kita duduk semayang rasa saja. Puasa habis lagu tu duk berasa. Sebab Nabi kata kamu tidak masuk syurga dengan amalan kamu. Sahabat ni dia counter back balik soalan tadi. Sahabat yang dengar Nabi kata ni, dia tanya balik dekat Nabi. Dia kata, ya Rasulullah, wala anta, engkau juga macam kami kah? Naam. Saya juga, kata Nabi, tak masuk syurga dengan sebab amalan saya, illa kecuali an yataghammadani Allah birahmatih, Allah Ta'ala memberikan rahmatnya dan redanya. Tentu ingat, jaminan yang pasti redha Allah untuk kita masuk syurga. Bukan amalan kita. Biasa habak lagu ni, ada orang salah faham. Silap, tak mayang pun tak apa. Tak puasa tak apa. Tak baca Quran pun tak apa. Pasal apa? Yang penting Allah redha. Bukan amalan. Itu common. Pasal apa? Pasal nak dapat redha Allah, mesti. Orang perempuan mesti boleh jawab soalan ni. Nak dapat redha suami, mesti. Seorang anak nak dapat redha bapa, mesti. Taat. Itulah jawapannya. Ketaatan seorang isteri, jaminan suami redha kepadanya. Ketaatan seorang anak, jaminan untuk mak ayahnya redha kepadanya. Betul? Ketaatan seorang staf juga, jaminan kepada bos sukanya. Tuan-tuan, maksud saya, demikianlah tuan-tuan, jaminan untuk kita mendapat redha Allah adalah taatkan Allah. Ketaatan kita, salat kita, puasa kita, haji kita, zakat kita, sedekah kita, Quran kita. Bukan jaminan hakiki masuk syurga, tetapi redha Allah. Namun, ketaatan tadilah yang akan menggamit redha Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, insya-Allah kita mendoakan supaya kita semua yang berada pada hari ini untuk tuan-tuan diterima Allah, dirahmati Allah, diberkati Allah dan diredai Allah taala. Semua kita semua berjaya melangkahkan kaki kita ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, saya sebut tadi pada pihak Rustia untuk mungkin last pertemuan kita pada hari ini, sedikit sesi soal jawab kalau ada, dipersilakan. Tajuk berkaitan apa pun boleh, insya-Allah. 5 minit. Fik wanita, fik lelaki, kalau ada. Rustia boleh tanya juga.
Sila. Ada? Sila. Soalan yang paling Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Assalamualaikum. Saya ada pertanyaan berkaitan dengan syurga tadi lah. Oh. Yang dikatakan dalam Quran tu wildan tu, Ustaz. Anak syurga, anak orang kafir yang tak cukup umur. Ya. Macam mana keadaan dan tugas dia di dalam syurga? Sekian. Terima kasih atas soalan sahabat kita. Al-Quran menyebut, wildanun mukhalladun idza ra'aitahum hasibtahum lu'lu'an manthura. Dalam syurga ada satu golongan yang diistilahkan termanya sebagai wildan. Wildan itu terjemahilah kanak-kanak, budak-budak, anak-anak. Siapakah mereka? Mereka ialah anak-anak orang kafir yang mati sebelum umur akil baligh di alam dunia dahulu. Sini timbul perbahasan dan khilaf ulama berkaitan dengan anak-anak si kafir yang tak beriman. Kerana kita faham secara yakin bahawa kunci syurga adalah iman. Syahadatain. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Tanpa syahadatain kita tak akan layak masuk syurga. Bahkan kekal dalam neraka kerana mereka tak beriman pun dengan Allah Ta'ala. Akan tetapi, bagaimana dengan status anak orang kafir yang mati belum akil baligh, belum akalnya matang, belum tuan dia ada pengalaman, maka dia ini tuan dianggap tidak ada ikhtiar, kuasa nak memilih Islam ataupun tidak, iman ataupun kufur, sebab dia belum matured. Dia masih budak-budak. Kita panggil, kalau orang Islam sendiri pun, kalau belum akil baligh, kita istilahkan sebagai belum mukallaf. Betul lah? Belum mukallaf, makna belum dibebankan hukum syarak. Yang wajib, dia tak wajib sebab masih kanak-kanak. Yang haram, dia buat tak berdosa sebab dia masih kanak-kanak. Tuan-tuan, tiba-tiba umur yang sama ada pada anak si kafir. Dia tak baligh lagi. Kalau istilah kita sebut, belum mukallaf. Namun, dia meninggal awal. Kata tuan-tuan, jumhur ulama kita, dia masuk dalam syurga juga. Kenapa? Dia tak ada sebarang dosa. Sebab dia tidak ada kuasa untuk memilih kufur ataupun iman. Sebab belum sampai umur akil baligh. Itu tuan-tuan sekalian. Jadi wildan ini dipanggil khadam, servant dalam syurga. Berkhidmat untuk ahli syurga. Tuan-tuan, orang tanya ustaz, duduk dalam syurga jadi khidmat servants. Dia macam tuan-tuan masuk syurga. Bukan tuan-tuan kita panggil waitress di restoran dunia ni. Faham tak? Wildan dalam syurga no. Tuan-tuan, contoh mudah, kalau driver bawa driver pemandu bawa menteri besar, dia nak kata menteri besar tu juga. Hang driver no. Driver sama menteri besar. Weh. Menteri besar nak kata apa, dia nak kata yang sama kalah. Betul tak? Duk kata tak, dia kata macam low class sikit dia wildannya hanya pembantu dalam syurga. Tuan-tuan, pembantu dalam syurga. Itulah maksud wildan tadi. Anak orang kafir yang mati sebelum akil baligh. Mereka juga masuk syurga. Oleh yang demikian, fiqh mengatakan jangan sekali-kali menyebut kafir kepada anak orang kafir yang belum baligh. Salah. Kita jumpa budak yang pak dia tak Islam ni, tahan oi kafir. Tak boleh. Tak boleh. Tak boleh. Pasal Kedah lagu tu lah, kalau orang KL kafir. Orang Kedah kan tuan kafir tu lah.
Jadi hukumnya dilarang. Tak boleh kerana dia belum kafir. Sebab dia belum sampai masa untuk dia buat keputusan Islam ataupun sebaliknya. Yang lain kalau ada. Sila tuan. Mikrofon, please. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz. Okey, ada satu soalan untuk Ustaz. Kehidupan dunia ni kira tidak berakhir lagi lah sebelum sampai hari kiamat. Jadi saya nak tanya soal Ustaz, adakah syurga dan saya tambah sikit neraka tu wujud pada ketika ini? Ada tak hadis-hadis yang menerangkan? Sebab kalau kita ikutkan tu orang di akhirat nanti baru kita diberi pembalasan syurga dan neraka. Terima kasih atas soalan. Menarik soalan ini kerana adakah syurga itu telah pun wujud pada hari ini? Tuan-tuan, jawapan paling mudah ialah kisah Isra' dan Mi'raj. Dalam peristiwa Isra' dan Mi'raj, Nabi dibawa ke Sidratul Muntaha, langit yang ketujuh, dan tuan-tuan ke Sidratul Muntaha. Antara siri lawatan Nabi itu ialah melawat syurga dan neraka. Dengan cerita Isra' Mi'raj itu membuktikan bahawasanya syurga telah pun wujud, neraka telah pun wujud. Baik. Dan syurga pada masa ini, walaupun Nabi Adam AS telah pernah masuk syurga, telah pernah hidup dalam syurga, itu bukan balasan. Nabi syurga, Nabi Adam AS, Allah ciptakan baginda dalam syurga. Betul? Sebelum diturunkan ke dunia. Kehidupan Nabi Adam dalam syurga bukanlah balasan, tapi lah kehidupan. Baik, jadi ada dua dah bukti sini. Pertama, Nabi Muhammad melawat syurga neraka malam Isra' dan Mi'raj. Yang kedua, Nabi Adam diciptakan dalam syurga. Baik. Kemudian yang ketiga, saya tambah sikit lagi lah. Berkaitan dengan syurga dan neraka ini. Bagaimana, tuan-tuan sekalian, hadis menyebut roh-roh orang beriman bila mereka meninggal dunia. Roh mereka duduk di mana? 3 pandangan. Antara pandangan sebut, tuan-tuan diletak di dalam syurga. Baik. Kemudian tentang neraka juga, tuan-tuan sekalian, telah disebut dalam Isra' dan Mi'raj. Nabi dibawa melawat dalam neraka. Tuan-tuan, walaupun neraka itu tempat azab, tapi dibayangkan kepada Nabi malam itu beberapa golongan yang sedang seksa. Walhal masa itu masih dunia, belum pun kiamat. Tapi dibayangkan orang ini salah ini denda ataupun hukumannya, seksanya ini. Itu bayangan, belum balasan. Balasan berlaku di akhirat. Isra' Mi'raj masih alam dunia, belum pun akhirat. Tapi bagaimana ada golongan yang disiksa dalam neraka? Itu sebagai gambaran bayangan untuk Nabi. Nah, tuan-tuan. Jadi ada neraka dan ada syurga. Telah pun wujud pada tuan-tuan hari ini. Cuma nak masuk tu selepas kiamat. Siapakah mereka? Kita. Amin. Tuan-tuan sebutlah amin. Amin. Tambahan. Orang yang mati syahid dunia akhirat, mati dalam medan perang, mati kerana melawan tentera yang kafir, mempertahankan agama, mati mereka disebut mati syahid dunia akhirat. Mereka ini hidup di sisi Allah Ta'ala, tak mati-mati. Jasad tak bergerak, tapi mereka diiktiraf sebagai hidup. Yurzaqun, diberikan rezeki untuk mereka. Tuan-tuan, jasad dikebumikan dalam alam kubur, alam barzakh. Tapi mereka itu sedang berada dalam nikmat syurga dunia. Jadi makna yang kedua saya nak bagi tahu, makna syurga yang kedua ni, tuan-tuan, ialah bayangan syurga. Dalam kubur, tuan-tuan, orang yang beriman dilayan seperti ahli syurga.
Sebab itu antara doa yang kita baca selepas kita salat jenazah. Ya Allah, jadikanlah kubur si mati ini satu taman, bertaman-taman syurga. Dan jangan jadikan kuburnya seperti satu lubang daripada lubang-lubang neraka. Tuan, berbahagialah kita. Duduk dunia ni, tempat hidup pun baiti jannati, rumahku syurga, aku bahagia dengan pasangan masing-masing. Mati beriman pula dalam kubur dilayan seperti ahli syurga. Alhamdulillah. Tuan, dengan sebab mati beriman kita, di akhirat kita masuk syurga yang sebenar, yang hakikatnya berbeza dengan alam dunia ini. Kata Nabi, nikmat syurga itu hakikatnya tak pernah terlihat oleh mata, tak pernah terdengar oleh telinga, dan tak pernah terlintas oleh hati. Kalau benar tu di dunia ini masih boleh kita bayangkan, itu belum syurga. Kan lah ni ada satu pakej pelancongan yang menarik, yang hebat. Dia tak lama mana, berapa jam je melancong ke angkasa lepas. Tahun lepas ada 7 orang lah yang naik angkasa lepas. Termasuklah Jeff Bezos, antara orang kaya lah. Orang kaya lah, billionaire dunia lah. Tu melancong angkasa lepas. Kita melancong lah kayu pun tak lepas. Nak pergi tanya lepas pun tak lepas. Tanya lepas ada kan, tapi tak lepas. No, melancong angkasa lepas. Berapa jam turun balik. Kalau tuan berminat bagi tahu, saya jadi broker atau apa. Tiket berapa Ustaz? 1.3 juta. Tiket 1.3 juta. Maksud saya nak habaq gini, walaupun nampak canggih kan. Canggih manggih tuan, kita pun tak terbayang. No. Nikmat syurga bukan itu. Itu pun tuan masih low class. Nisbah hakikat sebenar nikmat syurga. Lagi boleh duk buat khayalan gitu ini, itu belum nikmat syurga. Hebatnya tuan. Moga kita semua tuan akan dimasukkan dalam syurga Allah Azza wa Jalla. Baik, amin. Lepas tu ada lagi. Cukup. Jadi ya, tak ada soalan fiqh, tak ada fiqh, tak ada. Tak ada fiqh nah. Baik. Yang terakhir, soalan yang terakhir. Okay, Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Ustaz, saya ada satu persoalan. Mungkin Ustaz boleh jelaskan di sini. Kehidupan di alam kubur. Kalau kita fikir secara logik, bila kita mati, kita disimpan, keadaan kita berbaring macam tu. Sebab ada yang kita tahu hadis katakan, apabila kamu dibangkitkan semasa di alam kubur. Boleh Ustaz jelaskan, adakah kita akan dibangunkan tu maksud dia? Kita boleh merasa macam kita pegang ni, oh ini tanah, ini diri aku. Atau apa seterusnya sehingga tibanya hari kiamat. Terima kasih. Terima kasih atas soalan yang lagi detail lah maksudnya. Baik. Dia gini, kita dalam dunia lah ni, yang kita boleh rasa manis, sedap, seronok, jasad kita ke atau sebab roh kita? Soalan. Tuan-tuan sekarang ni boleh bergerak, tak apalah bergerak tu. Rasa manis, rasa sedap, rasa seronok. Kerana roh ke kerana jasad? Jawapannya kerana roh. Roh itu yang ada perasaan. Kita ni boleh berperasaan hidup sebab roh tadi. Jasad ni rumah tempat tumpang. Tuan-tuan. Oleh yang demikian, bila kita meninggal dunia, dimasuk alam barzakh. Kena ingat, yang binasa ialah badan kita. Tapi roh kita tak binasa. Antara 10 perkara, saya ulang, 10 perkara yang tak binasa walaupun kiamat berlaku. Dengan izin Allah Ta'ala. 10 ni still ada. Tak hancur, tak lebok. Ialah pertamanya roh. Yang kedua jasad para Nabi. Kiamat kubra, kiamat besar tuan, hari terakhir dunia tu kalau berlaku, jasad Nabi kekal macam biasa. Yang ketiga, ajbuz zanab, tulang senonggeng. Kita, tulang belakang kita tu, hujung sekali, ada besar biji sawi. Hak kecil tu. Dia panggil tulang senonggeng. Tu pun tak hancur. Itu chip kita. Chip kita. Yang keempat, ialah syurga.
Yang kelima ialah neraka. Yang keenam, arash Allah Ta'ala. Yang ketujuh ialah tu al-qalam. Yang ke-8 al-lah. Yang ke-9 tentuan ialah malaikat mendengung arash. Malaikat yang mendengung arash. Tentuan. Ini nak cerita dengan 10 perkara ini termasuk roh kita. Yang mati bila roh dikeluarkan daripada badan kita. Roh dikeluarkan daripada badan kita, matilah jasad kita. Tapi roh kita masih hidup. Oleh yang demikian, tuan-tuan, satu benda yang kita boleh fikir juga, bila kita masuk dalam alam kubur, ada satu namanya soalan muka nakir, betul? Kalau orang nak melawak lah, Ustaz matilah, tanya siapa, jawab. Lebih kurang lagu tu lah. Nah, tanya tuan-tuan atas roh. Kita hidup kerana roh. Tuan-tuan. Jadi, alam barzakh tadi tuan, hidup kita dengan roh kita. Nikmat kita akan rasa, seksa pun kita akan rasa. Sebab itu ada istilah namanya nikmat kubur dan seksa kubur. Kalau tidak ada perasaan, tak ada rasa, apa tujuan seksa dan nikmat kubur? Kan? Dia akan berlaku atas roh kita. Ya? Jadi apa yang tuan tanya tadi, itulah jawapannya. Kita akan rasa semua. Lapang, luas, tenang, selesa, seronok. Boleh zirah pula khilan, kawan-kawan. Setengah ulama' dan tuan, dia ambil kata kalau kita nak tanam juga kubur sebelah ni, kalau boleh, carilah orang yang salih. Duduk sebelah dia, tumpang tui kebaikan dia tu. Sebab ada istilah boleh ziarah ala kubur. Sama-sama mereka lah. Kita nak ziarah apa boleh juga. Nak korek untuk 2 kali lam. Cerita lain. Itu saya melawak tuan. Tapi nak abang itu yang berlaku. Atas roh kita. Kita akan rasa nikmat, rasa azab. Semua akan rasa. Kerana roh kita masih ada. Clear aku nak? InsyaAllah. Dengan 3 soalan tersebut dan 3 jawapan tadi, kita rasa kita sampai ke penghujung lah pertemuan kita pada hari ini. Saya mohon maaf dan banyak-banyak sekiranya dapat kekurangan dan kesilapan tuan dalam ucapan saya pagi ini. Walaupun tajuk dah ada lah, tapi kerana tuan saya ni kan mengambil tempat Datuk Ahmad Yahya kita, saya buat cerita yang mudahlah untuk kita kongsi pada pagi ini. Insya-Allah, tuan-tuan, kita yang berada dalam majlis ini pagi ini semuanya disebut sebagai ahli syurga. Sebab kita sedang berada dalam taman-taman syurga. Orang inilah, tuan-tuan, antara yang akan layak masuk ke syurga. Amin. Setakat daripada saya, aqulu qawli hadza wa astaghfirullah al-azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.